apa ya, duit, makan, minum, rezeki dah tu. Dan ada juga yang berbentuk tak nampak, iaitu apa dia? Sihat. Apa dia? Kita ni bernafas, udara. Benda tu tak nampak, tapi dia adalah rezeki, kan? Dan kebanyakan kita ni tak perasan bahawa benda yang kita tak nampak, rezeki yang kita tak nampak lebih banyak daripada rezeki yang kita nampak. Kadang-kadang orang duk nilai rezeki ni pada benda yang nampak saja, kenderaan, harta benda dan sebagainya, kan? Tetapi sebenarnya rezeki yang tak nampak tu lebih banyak daripada rezeki yang kita nampak. Sebab itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala, ramai manusia di kalangan hamba-Ku ni tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Bahkan ada yang bersyukur, tetapi yang sering bersyukur pun jarang. Yang bersyukur, yang sebut alhamdulillah, alhamdulillah pun ada, tetapi yang tu dipanggil syakir, orang yang bersyukur. Dia tahu ada benda, dia tahu ada nikmat, maka dia pun sebut alhamdulillah, syukurnya dapat ni, kan? Tetapi benda yang tak nampak, yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa qalilum min ibadiyash syakur, dan amat sedikit hamba-Ku yang sering bersyukur. Masa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita, kita bersyukur dengan kita menggunakannya untuk perkara-perkara kebaikan. Sebagaimana kita duduk dalam majlis ilmu ni, moga-moga kita ni termasuk di kalangan mereka yang bersyukur terhadap nikmat masa dan umur serta kehidupan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurnia pada kita. Baik, sahabat-sahabat sedang jemaah yang dirahmati Allah, malam ni kita nak sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan Mukhtasar Ibni Abi Jamrah, kesimpulan ataupun ringkasan terhadap hadis-hadis dalam Sahih Bukhari. Baik, kita pada hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31, muka surat 66. Hadis ni panjang, di bawah tajuk sujud sahwi orang yang lupa di dalam sembahyang. Kisah di mana bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dia nak mensyariatkan sesuatu, kadang-kadang dengan perbuatan Nabi SAW, kadang-kadang dengan perkataan Nabi SAW, kadang-kadang dengan perbuatan yang berlaku di kalangan para sahabat, maka turunlah hukum hakam dan sebagainya. Baik, jadi ini antara apa dia? Antara perkara yang berlaku pada Nabi SAW, kemudian dijadikan pensyariatan ataupun dijadikan sebagai perkara hukum. Baik, sujud sahwi, orang yang lupa di dalam sembahyangnya. Dia qala haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, tak apalah kita baca dia punya matan dia ni, teks dia ni panjang lebar sikit, ya kan? Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatal al-ashi. Qala Ibn Sirin sammaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Qala fasalla bina rak'atain thumma sallama faqama ila khashabatin ma'rudatin fil masjid fattaka'a 'alayha ka'annahu ghadban wa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra wa shabbaka baina asabi' wa wada'a khaddahu al-ayman 'ala dhahri kaffihi al-yusra wa kharajat as-sur'an wa kharajat as-sar'an min abwabil masjid faqalu aqusiratis salah, aqusiratis salah, qusira, qaf tu bagi depan, sad bagi bawah, ataupun aqasurat as-salah, dua boleh baca, kan? Sama ada kita baca aqasurat as-salah ataupun aqusirat as-salah. Kalau dalam ilmu nahwu dipanggil sama ada kita baca dengan perbuatan aktif, ayat aktif ataupun ayat pasif. Itu bahasa Melayu, kan? Tu dia. Kalau ada cikgu Melayu dia boleh tegurlah kalau salah, dipanggil ayat aktif dengan ayat pasif. Baik, dalam bahasa Arab dipanggil bina ma'lum atau bina majhul. Okey. Kemudian wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba an yukallimah. Wa fil qaum rajulun fi yadayhi tulun yuqalu lahu dhul yadain. Qal ya Rasulullah anasita am qasuratis salah. Qal lam ansa wa lam tuqsar. Qal akama yaqulu dhul yadain. Faqalu na'am. Fataqaddama wa sallama taraka. Thumma sallama thumma kabbara wa sajada. Mithla sujudihi aw atwal. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara thumma kabbara.
wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara fa rubbama sa'aluhu thumma sallama fa yaqul nubbitu anna Imran bin Husain qala thumma sallama. Baik, hadis panjang. Kita baca terjemahan dulu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, telah sembahyang dengan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengimamkan kami solat pada salah satu daripada dua sembahyang petang, iaitu sama ada sembahyang zuhur ke sembahyang asar. Baik. Jadi kebanyakan riwayat mengatakan sembahyang zuhur. Tetapi nak sebut tengok ni ulama amanahnya dengan ilmu dia, kata apa dia? Ibnu Sirin berkata, Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, dia berkata, dan telah menamakannya oleh Abu Hurairah. Ibnu Sirin dengar daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ada bagi tahu sembahyang tu sembahyang apa. Cuma kata dia apa dia? Tetapi aku telah lupa. Lupa juga. Baik. Ibnu Sirin, ulama besar dah tu. Orang nisbahkan apa dia, satu buku yang dinamakan Tafsir Ahlam li Ibn Sirin. Ta'bir mimpi, tafsir mimpi apa nama ni, bagi Ibn Sirin. Sebab Muhammad bin Sirin ni pertama dia ni alim dalam bidang aqra'uhum li kitabillah, alim bidang tafsir. Yang kedua a'lamu bis sunnah, tahu bab sunnah ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga dalam masa sama dia ni terkenal dengan ahli yang pandai tafsir mimpi. Baik. Jadi syarat orang nak tafsir mimpi ni, pertama dia tu hebat dalam bidang tafsir. Yang kedua dia tu reti berkenaan hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga dia tadi adalah orang yang wara'. Dan yang keempat, Allah yang kurniakan benda tu. Kita nak cari, nak baca boleh, nak hafal boleh, tapi tak semua orang sama tafsiran mimpi dia. Kan? Itu dia. Baik. Jadi Muhammad bin Sirin ulama besar. Dia kata dia pun terlupa. Abu Hurairah ada sebut tapi lupa. Kita kalau kita ni kalau lupa sebutlah apa-apa pun. Ya. Itu dia. Lagi-lagilah kalau kita ni title orang besar. Selebriti pula dah, orang yang terkenal di mata masyarakat. Oi, malu kalau sebut lupa, tak ingat dah. Ustaz pun boleh lupa, kata dia. Itu dia, ustaz pun tak ingat. Ingatkan kita je orang awam ni tak ingat. Biasa je, ustaz tak ingat, pelupa pun sama ya. Kan? Baik, Ibnu Sirin amanah ilmu dia kata apa dia? Masa tu disebut oleh Abu Hurairah tentang solat yang Nabi lupa tadi. Cuma aku pun lupa juga. Kan? Itu dia. Allahu Akbar. Ni dia panggil amanah ilmu. Dia tak mengata ikut dan begitu. Dan kata Ibn Sirin, aku lupa. Dia berkata, sambung lagi, maka ia, yakni Nabi telah sembahyang dengan kami 2 rakaat, kemudian baginda bagi salam. Kemudian baginda bangun bersandar kepada kayu yang terlintang pada masjid ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun terus pergi belakang. Sudah. Kalau Pak Imam kita buat begitu, apa kerja ni dah. Sudah dah lah. Apa pula Pak Imam ni. Ya. Baik. Kemudian bangun dan kepada kayu yang terlintang pada masjid. Lalu dia tertekan di atasnya seolah-olah nampak marah. Nabi seolah-olah muka Nabi tu macam muka marah. Baik. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangan kanan pada tangan kiri dan Nabi SAW menyilangkannya. Itu syabbaka. Nabi letak begitu. Nampak? Duduk sandar apa tu? Tak begitu. Tashbik al-asabi', maknanya kita buat begitu. Ni makruh kalau Pak Khatib tengah berkhutbah, makruh buat begitu. Makruh duduk begitu tangan kita. Baik, masa khutbah Jumaat tak boleh buat begitu. Baik. Dan sambil meletakkan pula pipinya yang kanan di atas belakang tapak kanan tapak tangannya yang kiri. Macam mana tuan? Duduk gitulah. Tungkap gitu, duduk gitu. Sahabat tengok, Nabi ni apa hal dah? Nak marah nampak ni. Muka tu nampak macam nak marah. Cerita. Baik Itu cerita dia. Kita lanjutkan lagi.
Dan keluarlah mereka yang segera daripada pintu-pintu masjid. Orang yang nak cepat pun keluar juga. Tengok Nabi pun beredar, kita pun beredar lah dah. Pak Imam beredar lah. Pak Imam yang duk zikir pun kita dah beredar dah. Apatah lagi Pak Imam yang beredar awal ni, kita pun beredar jugalah. Tu dia. Baik. Jadi Nabi SAW daripada sembahyang bagi salam terus pergi ke belakang, duduk bersandar sambil meletakkan dia punya silang, dia panggil silang ke apa ni? Silang lah, ya tak? Selang-seli kan dia punya ni, sulam dia punya tangan, dia letak pipi dia gitu kan. Baik. Kemudian lagi yang keluar dan kemudian mereka berkata, apakah solat telah dipendekkan? Semayang kita ni dah jadi 2 rakaat ke apa? Zuhur kan 4. Sebelum daripada tu juga sembahyang ni juga kata dalam satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha kata sembahyang ni asalnya pun 2 rakaat juga sembahyang. Kemudian ditambah jadi 4 dan dikekalkan bagi yang bermusafir. Kan? Bila Aisyah sebut dan dikekalkan bagi yang musafir, maknanya kekal tu maknanya yang asal. Ya tak? Kekal ni makna asal. Oleh sebab tu kata ulama asal sembahyang ni adalah 2 rakaat. Kemudian ditambah jadi 4. Kan? Ditambah 2 rakaat pada zuhur, 2 rakaat lagi pada asar jadi 4. Dan juga isya pun ditambah lagi jadi 4. Baik. Jadi oleh sebab tu para sahabat kata sembahyang dah jadi asal balik ke? dah dipendekkan balik ke? Yang kita panggil qasar tu lah. Qasar tu maknanya kita pendekkan sembahyang. Baik. Dan pada kumpulan itu yang orang ramai duduk sembahyang sekali ni ialah adanya Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kedua-duanya merasa gerun. Sebut di sini gerun maknanya rasa, orang Kelantan panggil ugah. Tak tahulah kita simbang apa, rasa berdebar, nak segan nak sebut. Tahu segan malu ke? Segan nak sebut. Baik. Lalu kerana hendak berkata kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma rasa segan nak sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang berlaku. Orang duk bising dah. Kita ni sembahyang macam mana ni? Dah jadi 2 rakaat balik ke? Ya, yang keluarlah tak heran apa dah orang keluar ni kan. Baik, ni yang duk ni. Macam mana ni keadaan kita ni? Baik. Lalu dalam kumpulan itu pula ada seorang lelaki yang mana 2 tangannya panjang sikit tangan dia. Ni betul-betul panjang lah ni. Macam kita ni kalau setara dengan kita punya bentuk badan. Orang yang tinggi dia panjang sikit tangan, tapi dia ni lebih daripada biasa panjang dia. Baik. Dan dia dipanggil Dzul Yadain, yang mempunyai 2 tangan. Walaupun orang lain pun ada 2 tangan juga, tetapi oleh kerana dia panggil cara sopan, kita panggil dia gelaran yang sopan, maka kita panggil orang yang mempunyai 2 tangan. Kan? Cara sopan tu. Jadi kita ni nak bagi gelaran kat orang pun kita cara sopan ajalah. Walaupun dia apa nama tadi, contohnya misai dia pusing-pusing gitu, kita panggil din misai, contoh lah tu kan. Ataupun mat misai, walaupun dia panggil, kita tak panggil dia mat Bengali. Walaupun misai begitu jenis Bengali, ada. Kita panggil dengan panggilan yang elok sikit gelaran dia tu. Baik. Artinya yang mempunyai 2 tangan. Dia berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa ataupun sembahyang dah diringkaskan? Baginda bersabda, tiada aku lupa dan tiada diringkaskan. Bila Zulyadain tanya, wahai Rasulullah, kamu ni lupa ke ataupun sembahyang dah dipendekkan sebab nampak riak muka ni seolah-olah macam ada sesuatu kan. Lalu Nabi SAW kata dalam riwayat lain, kullu zalika lam yakun. Lupa pun tidak, sembahyang pun masih lagi 4, tidak dipendekkan. Lalu pelik ni kan. Sebab Nabi duk yakin bahawa buat 4 tadi, buat 4. Baik. Lalu baginda bersabda, bila Zulyadain tanya begitu, Nabi jawab rasa nampak macam tak puas hati jawapan Nabi. Lalu Nabi SAW pun tanya orang lain, asadaqa Zulyadain, betul ke apa yang disebut oleh Zulyadain, yang diperkatakan oleh Zulyadain, betul ke yang aku ni lupa ataupun apa nama ni sembahyang dah dipendek tadi?
adakah aku ni melakukan sembahyang dengan pendek ke macam mana? Maka mereka berkata, ya. Kemudian baginda maju ke hadapan dan bersembahyang mengerja apa yang ditinggalkannya. Kemudian baginda memberi salam. Kemudian takbir dan sujud sebagaimana sujudnya atau lebih panjang. Kemudian baginda mengangkat kepalanya dan takbir. Okey. Kemudian takbir dan sujud sebagaimana sujudnya atau lebih panjang. Kemudian baginda mengangkat kepala dan takbir. Maka jadi mereka bertanya kepada Ibnu Sirin. Kemudian baginda memberi salam. Maka lalu dia berkata, Ibnu Sirin kata, diceritakan kepada aku bahawa Imran bin Husain berkata, kemudian baginda memberi salam. Okey. Jadi satu kisah. Kisah ni panjang. Berlaku Nabi SAW kepada salah satu daripada solat waktu siang, iaitu sembahyang zuhur ataupun sembahyang asar. 4 rakaat. Maknanya sembahyang yang 4 rakaat. Baik. Tiba-tiba Nabi sembahyang 2 rakaat, duduk tahiyat. Macam kita tunggu. Lama betul Pak Imam ni kan. Lupa ke macam mana. Tiba-tiba Nabi SAW bagi salam. Kita pun oleh kerana para sahabat, masa tu syariat masih lagi turun. Perubahan hukum masih lagi berlaku. Lalu para sahabat tanya. Lepas pada itu berlakunya peristiwa, Nabi ditanya. Baik. Tapi kita ni kalau berlaku begitu, jangan kita kata bakali hukum dia sembahyang dah jadi 2 agaknya. Tak apalah. Jangan gitu. Kalau berlaku zaman kita sekarang ini, jangan duduk diam. Kalau Pak Imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Pak Imam, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha, kita pun dia habis doa baru tanya Pak Imam. Pak Imam, tadi sembahyang 2 rakaat ke macam mana? Jangan tanya dah lepas tu. Masa tu bila bagi salam tu kita yakin ni, kita pun tegur. Subhanallah. Contoh kan. 3 kali lah subhanallah. Yang perempuan pun boleh tegur tapi tak dengar sangat lah sebab tepuk kan. Nak tepuk ni Allahu Akbar, memang jauh lah wanita. Lelaki yang tegur. Itu pun kalau makmum tu alert. Makmum pun sama mengantuk dengan Pak Imam. Dia pun salam tak tahu. Pak Imam tanya, berapa dah kita tadi? Tak tahu lah Pak Imam, betul dah kot kata dia. Makmum pun sama naik dengan Pak Imam, sama mengantuk dengan Pak Imam. Ialah sembahyang zuhur dengan sembahyang asar. Tak panas-panas kat luar, duduk dalam ni sejuk aircon apa semua. Kena pula duduk situ. Soft yang berapa ni? 1 2 3 4 5. Soft ni memang dekat tuan-tuan. Tak? Tu sebab tu orang tak berebut, dia nak duduk soft yang tu daripada datang ke depan. Allahumma salli ala Muhammad. Soft pertama ni agak panas, soft yang kedua boleh. Soft yang ketiga kena aircon tu. Kan? Ustaz dah kira dah. Lah memang. Allahumma salli ala Muhammad. Sekali skala kira juga tak? Tu dia. Baik. Jadi Nabi bagi salam, kemudian Zuliadah pun tanya. Tanya. Baik. Kita ini bila Allahumma salli ala Muhammad, jangan berlaku begitu pada kita. Kita ni kena tegur-tegur kalau berlaku tu. Baik. Macam mana tadi? Dalam bab ni kita tengok keterangan. Dalam bab ni disebut telah sembahyang Nabi SAW. Demikian kata Ibnu Sirin, yang mana Ibnu Sirin ni termasuk dalam tabi'in, anak murid kepada para sahabat yang ramai. Anas bin Maliknya, Abu Hurairahnya, siapa lagi, Imran bin Husainnya. Maknanya dia sempat berguru dengan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Baik, kita sambung. Kemudian hadis ni kita ambil muka surat 68. Hadis tersebut menyatakan bahawa telah sembahyang dengan kami oleh junjungan Nabi SAW 2 rakaat, kemudian bagi salam. Setelah sempurna 2 rakaat, lalu dia pun bangun menuju ke sebatang kayu yang terlintang tercampak di atas bumi di masjid. Di belakang lah. Kalau kita tiang-tiang, dinding-dinding apa duduk di belakang tu kan. Itu dia. Baik. Ke atasnya lah tertekan. Nabi SAW duduk bersandar pada kayu tadi. Nampak seolah-olah dalam kemarahan. Okey, dan kemarahannya itu ialah kerana satu hal yang mengenainya, kerana memikir tentang hikmah Tuhan, bukan kerana hal dunia. Nabi ni nampak marah, nampak berkerut apa semua ni bukan pasal dunia, dak pasal agama. Kita ni berkerut dahi pasal dunia. Baik. Ni cerita dia apa semua ni. Panjang ni cerita ni. Okey. Kita tengok
Panjang tak payah bacalah. Kemudian kita tengok muka surat 69. Hadis ini menyatakan salah satu sebab-sebab sujud sahwi iaitu sujud kerana kekurangan rakaat oleh sebab terlupa. Baik. Sebelum daripada itu, saya nak tengok 2-3 perkara yang mana boleh kita ambil pengajaran daripada hadis ni. Walaupun di bawah tajuk sujud sahwi bagi orang yang lupa, tetapi beberapa pengajaran pun saya nak sebut sebelum saya terlupa. Baik Yang pertama masalah al-bina. Al-bina. Masalah kita bila kita sembahyang berlaku sesuatu pada kita yang menyebabkan terputusnya kita dengan sembahyang. Adakah bila kita teringat ataupun kita nak sambung balik sembahyang kita ni dengan kita sambung sahaja ke ataupun kita kena mulakan daripada awal? Dalam istilah perbahasan ilmu fiqh disebut al-bina, bina daripada perkataan bina, ataupun al-istinaf, mula balik. Al-bina iaitu kita bina, maknanya kita nak bina sesuatu ni mesti ada tapak dah, mesti benda yang kita dah buat dah kemudian kita bina. Al-istinaf kita mulakan balik, maknanya bermula dengan takbir balik, Allahu akbar, nak usolli baliklah bang, takbir dan seterusnya begitu. Ataupun al-bina sahaja, iaitu kita sambung saja. Al-bina kita panggil kita sambung sembahyang. Contohnya apa dia yang berlaku pada Nabi SAW ni? Nabi lepas sembahyang 2 rakaat, Nabi SAW lepas duk sembang-sembang apa semua, datang ke depan, kemudian Nabi SAW sambung balik, sambung sembahyang. Itu dipanggil apa dia? Al-bina. Baik. Perbahasan al-bina ini menjadi perbahasan yang permasalahan yang menjadi perselisihan ulama sejak berzaman, sama ada dalam mana-mana mazhab. Baik. Kita Imam Syafi'i rahmatullah alaih menyatakan bahawa al-bina dalam sembahyang ni ada. Maknanya kita boleh sambung sembahyang kita. Bagaimana dalil dia mana? Inilah Nabi SAW. Cuma dari segi syaratnya macam mana? Syarat. Okey. Manakala mazhab mazhab Abu Hanifah dalam masalah ni dia tak terima apa dia? Tak terima al-bina. Tetapi secara umumnya dia menerima bahawa dalam solat ada konsep sambung solat. Sebagaimana kita ni dalam masalah apa dia? Tawaf. Bila kita tawaf, kemudian terbatal tawaf kita pada pusingan berapa? Contohnya terkentut. Maka kita pergi ambil air sembahyang, sambung balik tawaf kita. Kita bukan mula daripada awal. Tu dia panggil al-bina. Okey, sambung balik. Sebagaimana dalam tawaf yang menggantikan sembahyang. Bila orang masuk Masjidil Haram, yang afdalnya ialah tawaf. Bukan sembahyang tahiyat masjid. Jadi tawaf menggantikan solat. Kalau tawaf pun boleh bina, solat pun boleh bina lah. Kan? Samalah lebih kurang kias dia begitu. Baik. Walau bagaimanapun masalah ini menjadi pertikaian. Yang mana keadaan kita boleh sambung solat, yang mana kita kena mulakan balik. Itu berbeza. Kita dalam mazhab kita oleh kerana hadis betul-betul ni depan kita menyatakan Nabi SAW lepas daripada ditegur, lalu Nabi SAW pun ke depan, Nabi sambung sembahyang dia. Disebut Nabi SAW mengerjakan apa yang ditinggal. Wa shalla ma taraka. Nabi sembahyang apa yang dia tinggal. Berapa rakaat dia tinggal? 2 rakaat. Lalu Nabi sembahyang yang 2 rakaat. Baik. Jadi permasalahan al-bina ini kita sambung solat dalam mazhab kita akui terutamanya dalam bab ni. Baik. Manakala dalam mazhab Abu Hanifah mereka hanya sambung sembahyang apabila dalam kes berdarah hidung. Darah hidung. Hidung berdarah. Tiba-tiba ada orang yang darah hidung kepanasan melampau menyebabkan hidung berdarah. Ataupun ada darah yang mengalir. Dia luka. Sembahyang melalui pergerakan-pergerakan tak terbalut sekarang ni. Luka tadi jadi pecah balik. Meleleh. Dia punya darah dia. Maka dia kena, darah tu dah dianggap sebagai najis. Najis pada badan kita kena hindarkan. Oleh sebab tu dia keluar daripada sembahyang. Sebab sembahyang dalam keadaan bernajis tak sah. Oleh sebab tu dia keluar basuh.
ataupun berdarah hidung. Mazhab Abu Hanifah berdarah hidung batal wudu. Kan? Nasib baik dah kita bukan mazhab Abu Hanifah. Tidak jenuh lah kita. Tapi mazhab Abu Hanifah, kalau darah yang ada pada badan ataupun darah mana-mana pernah pada pakaian yang tidak sampai 1/4 daripada keseluruhan badan, maka tidak jadi najis, boleh sembahyang. Oi, ku mana ustaz peliknya peningnya, ya Allah. Tak apalah, tahu kan. Nanti sat lagi kita akan bab korban nanti. Dalam bab darurat, kalau tertinggal kita punya jemaah nanti, masalah. Oleh sebab tu, kalau kita duduk sembelih binatang apa semua kan, sembelih binatang menyebabkan kena pula pakaian kita, kena sedikit satu tumpuk, dua tumpuk dan tiga tumpuk kena, maka masa tu kalau kita balik mandi basuh apa semua menyebabkan kita terlewat berjemaah, tak sempat berjemaah, maka kita boleh taklid pada mazhab Abu Hanifah. Kita basuh sini juga, basuh-basuh yang kita nampak, kemudian kita boleh sembahyang dengan begitu. Itu darah binatang yang halal dimakan. Syarat dia tu, darah binatang yang halal dimakan, perbahasan dia. Dalam bab kita panggil apa dia? Kita guna bab taklid dalam mazhab Abu Hanifah. Pada masa tu saja, masa lain tak boleh ya kan? Baik. Sebab tu memudahkan orang untuk sembahyang berjemaah. Baik, kita sebut lagi apa dia dalam bab ni. Okey. Imam Abu Hanifah dia hanya iktiraf sambung solat ini dalam masalah apa dia? Masalah apabila berdarah hidung ataupun darah yang mengalir. Darah yang mengalir. Oleh sebab tu dia keluar basuh ataupun berdarah hidung, berwuduk, kemudian datang sambung solat tadi. Okey. Dan kita tak terima dalam bab tu. Kita tak terima. Pasal apa? Pasal darah hidung apa semua tak batalkan wuduk kita. Sehinggalah kalau dia meleleh kuat dan sebagainya, menyebabkan itu kita batal solat ataupun kita pi basuh saja, kemudian kita kena mulakan sembahyang balik. Mulakan sembahyang. Okey. Itu satu berkenaan al-bina. Dalam al-bina sambung sembahyang ni dia ada beberapa syarat. Syarat yang pertama ialah hanya dalam bab ni saja, iaitu apa dia? Apabila dalam bab kita ni bukan terlupa, kita yakin bahawa sembahyang kita dah sempurna, tapi tiba-tiba orang bagi tahu kurang, maka kita boleh teruskan dalam bab solat yang kurang. Solat yang kurang ni saja yang kita boleh bina dalam ataupun kita sambung sembahyang kita. Awalnya kita sambung sembahyang. Baik. Pertama, iaitu solat yang kurang. Solat yang kurang. Baik. Yang kedua syarat dia, gap antara kita sambung dengan yang salam kita dengan sambung sembahyang tu tidak lama tempoh dia. Gap tu tak lama. Macam mana kita nak tahu lama tak lama? Mengikut adat. Adat setempat. Kalau kita tanya orang, lama dah duduk sembang rancak daripada imam mula berzikir sampai sekarang kan? Sampai imam habis Assalamualaikum, sampai kita bersalam Sallallahu ala Muhammad. Lepas tu baru orang sebut pada kita, tadi kurang tadi. Kurang sembahyang. Kurang ke sembahyang? Kurang sembahyang. Lepas tu macam mana? Pergi buat lah. Buat macam mana? Tanya panjang pula situ kan? Tak boleh dah tu. Panjang dia punya tempoh ataupun gap antara, ruang antara dia salam dengan nak mulakan balik, nak sambung balik, tempoh lama. Baik. Yang ketiga, tidak diselangi dengan perkataan yang banyak. Perkataan yang banyak. Kalau dah sembang riuh rendah apa semua, bertepuk bertampar apa semua kan, lepas tu diselangi dengan makan minum pula, memang tak boleh. Contohnya bulan Ramadan, ya tak? Bulan Ramadan orang tu dah lah masbuk. Dia masbuk, kemudian dia datang, dia sembahyang. Imam dah baca surah dah. Baca surah boleh pendek. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli. Dia pun Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Imam, fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pak Imam perlu Allahu akbar. Dia ni berdiri ni lagi nak habiskan bacaan Fatihah dia. Dia baca Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga Pak Imam sami Allahu liman hamidah, dia pun amin Allahu akbar. Orang ni tak dapat rakaat ni. Dia panggil orang masbuk. Orang masbuk. Baik. Bila masbuk kan, contohnya ni rakaat yang kedua.
masbuk. Jadi oleh kerana dia tak dapat rakaat, dia kena tambah 2 rakaat lagi. Contoh sembahyang maghrib kan, sembahyang maghrib. Baik, bila dah imam bagi salam, maka dia kena tambah 2 rakaat, bukan 1 rakaat. Baik. Member dia tadi, member dia yang bagi salam ni, member dia dapat kan? Member dia rukuk. Imam rukuk, member dia pun rukuk yang sebelah dia. Baik. Tapi bagi salam member dia kena tambah 1 rakaat aja. Contoh kan? Baik. Jadi dia tambah 1 rakaat bersama dengan member dia juga. Member dia bagi salam, dia pun bagi salam. Baik. Bila bagi salam, member dia pun kata, hang tadi masbuk, hang kena tambah 2 rakaat. Pasal apa? Bila hang masbuk, hang kena rukuk bersama dengan Pak Imam walaupun Fatihah belum habis dibaca. Jadi macam mana? Hang kena tambahlah 1 rakaat lagi. Macam mana? Takbir je tak? Takbir naik Allah Akbar. Kan? Itu tak apa. Melainkan apa dia? Dia bagi salam awal daripada member dia. Member dia sembahyang maklum dah kan, jenis sakit urat lenguh belikat apa semua ni, Allahu Akbar nak turun slow. Jadi dia orang muda. Kan? Orang muda cepat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba imam dah habis maklum dah solat maghrib bulan Ramadan. Macam mana? Zikir pendek aja. Sebab nak makan sekejap lagi. Ya kan? Nak teruskan makan ni beratur, tidak orang beratur panjang dah. Maka dia pun bagi salam. Imam dah habis doa, dia pun bagi salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Pergi tu, beratur sama. Member dia tadi baru duduk tahiyat. Kan? Habis tahiyat, tengok dia makan dah. Duduk makan dah. Lalu member dia kata, Mat, hang tadi baru duduk cerita. Dia makan habis paruh dah. Jadi macam mana? Masa tu dipanggil tempoh dah lama dah. Bahkan dia panggil ruang masa tu dah diselangi dengan percakapan, makan, minum lagi, kenyang dah. Ya tak? Yang tu dia panggil dah pun pada adat ataupun pada semua orang mengatakan bahawa tempoh masa dah lama. Oleh sebab tu dia kena ulang sembahyang dia, bukan sambung sembahyang. Boleh? Itu dia. Okey. Habis masalah al-bina. Ada soalan? Ada soalan? Kan? Ni hati-hati sebab orang yang kita ni dalam masalah muafiq dan masbuk, walaupun saya nampak ustaz apa dia yang mengajar Ustaz Hafizuddin, Ustaz Hafizuddin, walaupun dia mengajar nampak QA solat berjemaah dan juga solat jamak, tetapi berapa orang yang dengar, berapa orang yang masih lagi bila dia jadi masbuk, Pak Imam rukuk dia tak rukuk lagi. Tak rukuk lagi, ya Allah, ramai. Bahkan orang tu orang yang biasa berjemaah di surau ni. Tak sebutlah siapa-siapa kan. Jadi orang tu biasa solat berjemaah, bahkan biasa dengan kuliah, tetapi tak tahulah macam mana boleh berlaku begitu lagi. Nak habiskan juga Fatihah dia, nak habiskan juga walaupun dia adalah masbuk, taraf dia masbuk. Maknanya apa dia? Maknanya kita ni kadang-kadang hanya berjemaah semata-mata. Mungkin hanya datang kuliah tapi tak dengar dengan elok, tak dengar dengan elok. Menyebabkan apa dia, ya Allah, ruginya kita. Ya, ruginya kita. Allah. Dalam bab berjemaah pun belum selesai. Baik. Sebab itulah kadang-kadang bila ada orang ulang bab perkara, bab benda-benda solat apa semua ni, kita jangan pandang lekeh, jangan pandang remeh, jangan ambil mudah. Kadang-kadang ambil mudah. Dah dengar dah berapa kali dah ustaz duk sebut benda tu, tapi dia pun buat juga benda tu. Masalah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, begitu juga kita ni dalam bab korban nanti. Korban nanti kan kita akan berkorban, ada mungkin dah ada senarai nama. Jadi kita kena ulang balik ilmu pasal korban, ilmu berkenaan dengan sunat-sunat bagi orang yang melakukan korban apa dia. Kena tahu benda tadi supaya apa dia, supaya apa yang kita buat bertepatan dengan kehendak agama. Supaya kerana apa? Kerana kita semua nak pahala dalam setiap amalan kita. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah yang kita nak sebut ni, masalah sujud sahwi bagi yang lupa. Baik. Sahabat-sahabat sidang jemaah, kita ini sujud sahwi dalam mazhab kita ada 6 tempat yang menyebabkan kita kena sujud sahwi. 6 tempat. Yang pertama, apabila kita meyakini ataupun kita syak, yakin ataupun syak bahawa kita telah meninggalkan sunat ab'ad. Memang betul-betul terlupa, ataupun itu sengaja ataupun tak sengaja, kita yakin kita dah tinggal.
Ataupun kita rasa dah tinggal, lebih kuat pada tinggal. Contohnya tahiyat awal, sebab sembahyang seorang begitulah keadaan dia kan. Sembahyang seorang. Kalau sembahyang berjemaah orang tegur, duduk tak duduk tahiyat. Kemudian bila bangun tu, ya Allah, rakaat kedua tadi pasal apa terlepas ni, nak laju sangat nak cepat terlupa tahiyat awal. Makna dia yakin dah tu. Ataupun rasa tadi baca ke tidak, sudah. Nah, baik. Jadi orang yang yakin ataupun dia separuh yakin berkenaan dengan dia dah tinggal salah satu daripada sunat ab'ad, maka dia kena sujud sahwi. Baik. Sunat ab'ad tu banyaklah. Kalau dalam mazhab kita tahiyat, selawat apa semua kan, selawat dalam tahiyat, begitu juga doa qunut, berdiri untuk qunut. Baik, semua tu. Baik. Yang kedua, apabila kita sengaja meninggalkan sunat ab'ad. Tadi terlepas sebab tak sengaja. Ni sengaja pun kita kena sujud. Yang tadi dia yakin tertinggal pula dah, terlupa. Ni memang nak cepat kan? Nak cepat kunut. Sebab apa dia? Contohnya terlewat bangun. Ada? Tengok jam, ya Allah pukul 7 dah, nak pergi kerja lagi, nak itu tak ada sembahyang subuh ni. Kena matahari dah naik dah, contohnya dah habis dah waktu subuh, start kereta, start motor, pecut pergi sana, sembahyang di surau office kan. Sembahyang di surau office, tengok-tengok member kita pun 2-3 orang duduk tengah sembahyang. Pukul berapa tu kita sampai tempat kerja kita? 7.45 contohnya, tak masuk kerja lagi kan, 7.45. Jadi bila tengok orang sembahyang ni, sudah, kalau kita dak baca kunut ni, orang confirm dah, kantoi dah. Jadi maknanya dia pun sembahyang biasalah, Allahu akbar, sami Allah liman hamidah, rakaat kedua, Rabbana lakal hamd, member pun tengah ada lagi, tak apalah, turun terus ajalah kan. Dia turun terus. Jadi lah tadi bila dah meninggalkan dengan sengaja sunat ab'ad, maka kita ni kena sujud sahwi. Sujud sahwi. Ada? Itu dia. Jadi kalau member tanya lepas pada tu sujud sahwi, pasal apa hang sujud sahwi tadi? Kau hang sembahyang subuh lupa kunut? Kata dia, tak. Tadi sujud sahwi ada benda yang terlupa tapi tak ingat lupa apa. Contohnya. Dia jawab dah. Okey. Baik. Itu antara tips kalau orang sembahyang subuh lewat. Tips. Jadi sujud sahwi ajalah. Okey. Seterusnya yang ketiga, dia syak, ragu-ragu dalam bilangan rakaat dia. Dia ragu-ragu terlupa 3 ke 4 rakaat dah ni 3 ke 4. Dalam makis ni dia kena ambil yang paling minima. 3 ke 4 ambil 3. Kalau 4 ke 5 yang tu tak payahlah, memang dah lah. Baik, 4 ke 5 pun dia kena disunatkan sujud sahwi. Baik. Yang keseterusnya apa dia? Yang 3. Seterusnya dia melakukan yang keempat, melakukan larangan-larangan dalam solat kerana terlupa. Melakukan larangan-larangan solat kerana terlupa. Yang ni khilaf. Walau bagaimanapun saya sebut juga. Melakukan larangan solat. Apa dia larangan dalam solat? Makan, minum, bercakap. Kan? Contohnya dia apa nama ni? Maklum dah sembahyang tahiyat akhir dah tu. Tahiyat akhir. Tahiyat semua, oleh kerana imam pun lama, dia pun mengantuk apa semua tu, dia rasa tak awangan mimpi macam dia dah bagi salam. Bagi salam. Jadi dia rasa dah bagi salam, dia pun duduk biasa gitu. Bersila dia. Duduk bersila. Dan salam tak bagi lagi, tapi bersila, relax. Lepas tu tiba-tiba bunyi Assalamualaikum warahmatullahi. Baru bagi salam. Pak Imam baru bagi salam, rupanya patutlah orang sebelah tak bagi salam, tak bagi lagi salam ni, dia pun duduk balik. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi, kan? Baca dah tahiyat awal, dia baca dah semua. Cuma imam tadi panjang sebab baca doa. Kan? Dia dah melakukan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tu paling kurang. Dia dah baca dah. Okey. Jadi dia telah melakukan larangan solat. Maknanya apa dia? Seolah-olah dia dah bercakap, dia dah melakukan perbuatan-perbuatan luar daripada solat. Ataupun dia sembang, tak bagi salam. Contohnya, lupa dia terlupa bahawa dia tengah sembahyang. Kan? Baik. Jadi larangan ini apabila dia lakukan dan dalam keadaan dia terlupa. Okay?
maka yang ni khilaf ni saya sebut khilaf, tapi saya masukkan juga dalam perkara yang menyebabkan sujud sahwi kerana ada perselisihan ulama. Okey, jadi Allahumma salli ala Muhammad, dia bila melakukan perkara yang dilarang dalam solat, maka dia kena sunat, dia sujud sahwi sebelum daripada bagi salam. Masuk balik, kemudian sujud sahwi dulu, kemudian barulah bagi salam. Yang keempat. Yang kelima ialah apabila dia melakukan perbuatan rukun yang sama secara sempurna ataupun kurang, ataupun sebahagiannya. Contoh, dia dah sujud 2 kali dah. Kemudian bangun pula. Bangun tu sujud pula. Ada? Tu mungkin terlupa lah tu, ataupun apa-apa je lah. Dia melakukan perbuatan rukun yang sama secara sempurna ataupun sebahagian daripada. Baru nak sujud tu, teringat dah sujud dah tadi. Patutnya bangun dah. Tu dia. Sebab duduk dia duduk iftirash tadi ataupun duduk istirahah tadi, nak bangun lepas sujud yang kedua dia duduk tu dalam keadaan mengantuk apa semua. Lepas tu Allah, nak sujud pula dah, nak bangun, jadi terlupa nak sujud. Baik separuh nak sujud dah, maka sama ada dia sujud ataupun dia separuh sujud, maka dia telah melakukan perkara yang sama berulang dalam solat. Maka selepas daripada itu, sebelum daripada salam, selepas tak baca tahiyat sebelum salam, maka dia disunatkan sujud sahwi. Baik. Kemudian yang keenam, apabila dia melakukan perbuatan pada bukan tempat dia. Perbuatan tersebut dilakukan bukan pada tempatnya. Contoh, dia baca Fatihah masa rukuk. Masa rukuk baca Fatihah. Ataupun baca ayat Quran mana sekalipun lah. Baca Quran masa rukuk, masa sujud. Sebab baca Quran bila? Berdiri saja baca Quran ni. Baik. Ataupun dia melakukan perkara terbalik. Contohnya, baca surah lain dulu baru baca Fatihah. Kan? Baca surah lain dulu baru baca Fatihah. Sama ada terlupa ataupun sengaja. Baik. Baca Fatihah ataupun ayat Quran pada rukuk, pada i'tidal, pada sujud, duduk antara duduk sujud dan sebagainya. Semua tadi menyebabkan kita kena ataupun disunatkan sujud sahwi apabila dekat sebelum kita bagi salam. Jadi 6 perkara dalam mazhab kita yang menyebabkan sujud sahwi, di mana perkara yang keempat menjadi khilaf. Perkara keempat menjadi khilaf tadi. Okey. Habis bab sujud sahwi. Kemudian hukum dia apa dia? Sunat. Hukum dia sunat. Ada juga pendapat yang mengatakan wajib. Contohnya mazhab Ambali kata wajib. Sebahagian daripada mazhab Hanafi kata wajib, dan sebahagian Maliki pun kata wajib sujud sahwi. Baik. Bagaimana cara lakukan dia? Semua ulama setuju bahawa sujud sahwi dilakukan 2 rakaat. 2 sujud. Allah, nak sebut 2 sujud jadi 2 rakaat pula. Jenuhlah 2 rakaat. 2 sujud. Okey, dengan diselangi dengan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kan? Okey, 2 kali sujud. Baik. Cuma perbezaannya dari segi dilakukan sebelum salam ke ataupun selepas salam. Dalam hadis kita yang menjadi pilihan juga dalam mazhab kita, kerana hadis ni mengatakan bahawa Nabi sujud kemudian Nabi bagi salam. Oleh sebab itu dalam mazhab kita, kita lakukan sujud sahwi kemudian barulah kita salam. Adakah sebelum salam kita kena baca tahiyat balik ke macam mana? Tak perlu dah, salam terus. Baik. Kecuali mazhab Abu Hanifah mengatakan bahawa, ini sebagai maklumat kita, dilakukan selepas salam. Baca tahiyat separuh secara paling kurang baca tahiyat sehingga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian Allahu Akbar, satu salam, sekali salam, kemudian sujud. Dia bangun, sujud, bangun, baca tahiyat balik.
Baca tahiyat, lepas tu barulah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Iaitu dilakukan selepas daripada salam yang pertama. Baik. Manakala mazhab Maliki, kaedah yang menghimpunkan dua-dua. Dia kata kalau berlaku pengurangan dalam solat, maka kita buat sebelum daripada salam. Jika berlaku penambahan dalam solat, maka kita lakukan selepas salam. Penambahan dalam solat macam mana tadi? Seolah-olah dia sujud 3 kali tadi kan? Sujud 3 kali. Maka dilakukan selepas daripada salam. Kalau kurang, contohnya tinggalkan doa kunut tadi, contohnya kalau kita, maka dibuat sebelum salam. Itu saja perbandingan mazhab. Ala kulli, hanya kita sebut pensyariatan sujud sahwi itu ada. Semua ulama, semua mazhab setuju bahawa sujud sahwi ada dalam solat. Cuma mereka setuju bahawa sujud sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud, dan cuma berbeza dari segi cara melakukan sujud sahwi dan juga perbuatan-perbuatan yang menyebabkan sujud sahwi. Itu saja perbezaan di kalangan ulama-ulama dan juga mazhab. Wallahu alam. Itu saja yang kita bincang malam ni. Ada soalan? Ada Alhamdulillah. Ada pergerakan yang membatalkan solat, pergerakan anggota yang membatalkan solat, kalau dalam keadaan terlupa pun juga boleh menyebabkan sujud sahwi. Tapi kalau sengaja, batal semua. Kan? Termasuk pergerakan 3 kali ke 4 kali ke apa semua, tapi terlupa. Ada apa nama ni, duduk sembahyang tiba-tiba maklum nak mengantuk apa semua, relax, lepas tu bangun, nak duduk balik sembahyang ni, rupanya kan. Itu perbuatan dalam dalam di bawah minda sedar. Tak sedar kita buat benda tu ataupun dalam keadaan terlupa. Manakala sengaja, pergerakan sengaja lebih daripada 3 kali, pergerakan besar, maka batal solat. Baik. Okey. Ni kita sebut pergerakan besar 3 kali akan membatalkan solat ni dalam mazhab kita. Manakala mazhab lain, yang tu perbuatan dipanggil perbuatan makruh dalam solat. Makruh saja. Jadi orang Arab ni biasanya sama ada mazhab Hambali ataupun mazhab jahil. Dua tu saja. Yang dia buat tu sama ada jahil ataupun dia memang mazhab Hambali tidak membatalkan sembahyang. Tapi kebanyakannya memang jahil lah. Biasanya jahil. Jadi kita jangan buatlah style depa datang sini sembahyang relax. Betul kayak pelikat apa semua kan. Tengok relax. Janganlah buat begitu, sebab kita ni suasana kita, pegangan kita mazhab Syafi'i di sini. Tak? Baik, Allahu alam. Itu saja yang kita kongsikan pada malam ni. Terima kasih sekali lagi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Dan macam biasa tuan-tuan, ada kopul eko dijual di luar sana dan barangan lain. Terima kasih yang sudi membeli, insya-Allah. Wallahu alam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.